Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi, berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Tentera Udara Iran menerima beberapa siri pesawat latihan tempur Rusia. Ia bagi meningkatkan latihan dan keupayaan tempur pasukan itu. Menurut agensi berita Tasnim, beberapa buah pesawat Yakolev Yak-130 memasuki negara berkenaan dan ditempatkan di pangkalan udara Shahid Babei di tengah Iran. Agensi tersebut yang memetik Jabatan Perhubungan Awam Tentera sebagai berkata, ketibaan pesawat canggih Rusia itu sebagai sebahagian daripada kontrak senjata Tehran dengan Moskow. Mac lalu Iran mengumumkan perjanjian yang dicapai bagi membeli pesawat pejuang Sukhoi Su-35 dari Rusia. Pertempuran terus berlaku di wilayah yang dikuasai Puak Kurdish di timur Syria selepas perintah berkurung 48 jam dikuatkuasakan pada Sabtu. Ia susulan penahanan Ketua Majlis Tentera Deir ez-Zor Ahmad Al-Khabir oleh Tentera Demokratik Syria SDF yang dikuasai Kurdish. Menurut Ketua Pemerhati Hak Asasi Manusia bagi Syria Rami Abdul Rahman, pertempuran berterusan di 3 buah kampung. Seramai 54 orang termasuk 6 kanak-kanak terkorban dalam pertempuran yang tercetus di wilayah Deir ez-Zor sejak Isnin lalu. Terdahulu SDF dalam satu kenyataan mengutuk propaganda yang bertujuan menyamai kebencian dan memecahkan perpaduan antara SDF dengan penduduk Arab tempatan. Jurucakap SDF Farhad Syami berkata, pertempuran itu dicetuskan oleh mereka yang menentang dasar kerajaan wilayah berkenaan dan mendapat beberapa manfaat daripada Kabil. Beliau menjelaskan Kabil ditahan kerana berkomunikasi dengan kerajaan Presiden Bashar al-Assad selain didakwa terlibat dengan penyeludupan dadah dan salah guna kuasa yang mengakibatkan peningkatan aktiviti keganasan Daesh. Hujan lebat dan ribut mengakibatkan banjir di seluruh wilayah utara dan barat Sepanyol ia selepas negara itu berdepan dengan gelombang haba sepanjang musim panas lalu dengan suhu paling tinggi direkodkan pada Ogos. Agensi Cuaca Sepanyol AMET meramalkan hujan lebat akan berterusan sehingga esok 2 orang dilaporkan terkorban pada Sabtu ketika menuruni gaung Gorgol di wilayah Aragon yang dilanda ribut. Susulan kebakaran di sebuah pangsapuri di Johannesburg yang mengorbankan 76 nyawa Khamis lalu, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menggesa pihak berkuasa menguatkuasakan peraturan yang menghalang penduduk daripada menduduki blok kediaman secara haram. Kebakaran itu mendedahkan krisis perumahan di bandar yang menyaksikan kadar kemiskinan dan pengangguran terus meningkat. Menurut pegawai, blok kediaman yang terbakar itu milik pihak berkuasa perbandaran. Bagaimanapun, ia telah diserang dan dirampas oleh kumpulan yang tidak dikenali. Beralih ke perkembangan sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, hat-trick Erling Haaland membolehkan Manchester City meneruskan aksi cemerlang apabila menumpaskan Fulham 5-1. Dengan kemenangan itu, City kini mempunyai kelebihan 2 mata di puncak Liga menjadi satu-satunya pasukan yang memenangi ke-4 perlawanan pertama Liga musim ini. Sementara Son Heung-min turut menjaringkan 3 gol untuk membantu kemenangan Tottenham 5-2 terhadap Burnley. Bagaimanapun, Chelsea yang membuat pelaburan besar dalam pelan pemindahan pemain tewas 0-1 di tangan Nottingham Forest. Newcastle pula tewas 3 perlawanan berturut-turut selepas hat-trick Evan Ferguson memberi kemenangan kepada Brighton 3-1 dalam aksi di Amex. Aksi lain, Bournemouth seri 2-2 dengan Bradford. Sheffield United juga seri 2-2 dengan Everton. Akhir sekali, tenis terbuka Amerika Syarikat, pemain nombor 1 dunia Carlos Alcaraz melangkah ke pusingan 16 terbaik. Bintang Sepanyol itu marah selepas menewaskan Dan Evans 6-2, 6-3, 4-6, 6-3. Menanti Alcaraz di pusingan keempat Matteo Amaldi dari Itali.
Amaldi mara selepas mengecewakan pilihan ke-16 dari Britain Cameron Norrie 6-3, 6-4, 6-3. Turut mara Jack Draper yang menewaskan pemain tuan rumah Michael Moore 6-4, 6-2, 3-6, 6-3. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.